Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Sosial dan kebudayaan adalah amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat yang lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan pembangunan sosial kebudayaan kehidupan. Di Malaysia, kepelbagaian penduduk telah mewujudkan pelbagai budaya yang menjadi pegangan dan amalan dalam hidup mereka. Kebudayaan kebangsaan di Malaysia berasaskan kebudayaan orang Melayu, orang Cina, orang India dan juga kaum yang lain. Video ini adalah berkaitan sistem tahap perkembangan sesuatu bangsa yang menekankan atribut nilai dan sikap. Jadi, kami telah menemu ramah beberapa orang untuk mengetahui sendiri pandangan mereka mengenai perpaduan di Malaysia. Nama beliau Chung Fang Fai, seorang guru pengajian am. Beliau berasal dari Kuching, Sarawak serta merupakan orang yang berbangsa Tionghoa. Menurut beliau, kita masih lagi memelihara keharmonian dalam negara meskipun negara terdiri daripada pelbagai bangsa dengan agama dan kepercayaan yang berbeza. Namun begitu, ia bukan penghalang untuk kita mengecapi keharmonian bersama. Kata beliau lagi, keharmonian ini jelas berjaya kita pelihara, contohnya di negeri Sarawak, di mana rakyatnya hidup aman dan damai. Beliau sendiri berasa bangga dengan keadaan yang sebegini. Beliau menyatakan bahawa kaum minoriti tidak menghadapi masalah perpaduan kerana mereka hidup berkelompok dengan kebudayaan mereka sendiri. Walaupun masa kini hidup mereka juga mengalami sedikit perubahan disebabkan oleh arus kemodenan, majoriti mereka masih lagi terpinggir dan hidup dalam kemiskinan. Masalah mereka lebih kepada desakan untuk menempuhi cabaran hidup dari segi sosioekonomi. Oleh sebab itu, perpaduan tidak menjadi isu bagi golongan minoriti di Malaysia. Bagi beliau, sumbangan lebih tertumpu kepada individu itu sendiri. Beliau berpendapat bahawa sumbangan setiap individu adalah menerima kepelbagaian dan kebudayaan orang lain. Selain itu, mencuba untuk memahami adat dan cara hidup kaum yang berbeza dengan bergaul serta menganggap kaum dan bangsa lain itu seperti diri kita sendiri. Nama beliau Siti Nur Maslina binti Muhammad Said. Beliau berasal dari Sabah dan bekerja sebagai pengajar tuition persendirian. Beliau berpandangan bahawa keadaan perpaduan di Malaysia pada masa kini masih kekal bersatu dalam satu komitmen yang sama, iaitu hidup aman dan harmoni tanpa berlakunya persengketaan antara pelbagai pihak. Tambahan beliau lagi, Malaysia merupakan negara yang didiami oleh pelbagai kaum. Semua kaum yang hidup aman dan harmoni telah membentuk perpaduan yang kukuh di Malaysia. Beliau menyatakan terdapat dua kumpulan minoriti, iaitu dari segi kumpulan dan minoriti etnik. Contoh minoriti etnik adalah orang asli dan pribumi Sabah dan Sarawak. Selain itu, terdapat juga kumpulan minoriti seperti Cina serta Baba dan Nyonya. Bagi beliau, kumpulan minoriti mempunyai stereotip yang berbeza bagi setiap identiti komunitinya. Stereotip merupakan tanggapan atau pemikiran prejudis yang dizahirkan sama ada melalui tanggapan maupun gambaran umum tentang sesuatu kumpulan etnik lain terhadap etnik lain. Bagi beliau, golongan minoriti ini banyak memberikan sumbangan melalui penglibatan dalam pasukan keselamatan negara. Melalui penglibatan tersebut, mereka dapat memupuk dan saling kenal mengenali antara satu sama lain, walaupun berbeza agama dan budaya. Ringkasnya, setiap individu mempunyai sumbangannya yang tersendiri yang merangkumi pelbagai aspek.
Nama beliau Mutu anak lelaki Maritai. Berasal dan menetap di Perak dan bekerja sebagai guru pendidikan moral di SMK Sanmin Perak. Beliau berpendapat bahawa perpaduan di Malaysia kini masih lagi kukuh kerana rakyat Malaysia masih lagi mengamalkan hidup bersatu padu dan saling hormat menghormati walaupun berlainan bangsa dan agama. Tetapi beliau juga menyatakan bahawa ada juga segelintir golongan yang bersikap dan bersifat ekstremis yang bertindak menabur fahaman perpecahan serta mencetuskan suasana tidak aman dalam negara demi kepentingan peribadi. Beliau menerangkan tentang masyarakat minoriti yang mana mereka merupakan satu kumpulan etnik dalam sesebuah masyarakat yang mempunyai jumlah ahli yang kecil. Beliau juga berpandangan yang mereka juga layak mendapat keistimewaan seperti bangsa lain kerana masyarakat minoriti juga memberi sumbangan kepada negara. Beliau memberikan beberapa contoh, antaranya orang Sikh yang terlibat dalam pasukan keselamatan dan orang asli yang terlibat menentang komunis pada era sebelum kemerdekaan dahulu. Menurut beliau, golongan ini banyak memberikan sumbangan melalui penlibatan dalam pasukan keselamatan negara. Beliau juga menyatakan golongan ini turut memberi sumbangan dalam bidang sukan. Beliau menyatakan bahawa walaupun masyarakat minoriti ini jumlahnya kecil, tetapi mampu memberi sumbangan yang besar kepada negara. Baiklah, secara keseluruhannya, perpaduan di Malaysia turut dipengaruhi oleh golongan minoriti. Walaupun golongan ini merupakan kelompok yang kecil, namun ia juga memberi impak kepada negara, terutamanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesetaraan dan keharmonian negara. Perpaduan merupakan kunci utama dalam membentuk negara yang aman dan harmoni. Oleh sebab itu, semua pihak tanpa mengira agama maupun bangsa yang berbeza, mereka memainkan peranan yang cukup penting dalam mengekalkan serta mengukuhkan lagi perpaduan dalam negara kita. Jelasnya, kepelbagaian kaum di Malaysia tidak menjadi penghalang untuk mencapai perpaduan. Hal ini dikatakan demikian kerana perpaduan mampu dicapai apabila individu itu sendiri maupun kumpulan tertentu bekerjasama untuk memperoleh sesuatu manfaat yang memberi kebaikan kepada semua. Hal ini juga dapat dibuktikan semenjak Malaysia mencapai kemerdekaan, Malaysia masih lagi hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Sekian daripada saya, terima kasih.